Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, sesi tanya jawab pagi Sabtu 8 hari bulan 1 2022. Ingat baik, kita ni sudah naik apa ni 2022 dah. Dan bersamaan dengan 5 Jumadah Tsaniyah 1443. 5 Jumadah Tsaniyah 1443. Para pelajar sekalian, ini adalah merupakan siri yang ke-57. Siri 57 dah kita ni. Sambil-sambil duduk ber-PKP, 57 siri tanya jawab. Soalan yang pertama bukan soalan lah. Yang pertama ni dia panggil bukan soalan, lebih kepada perbincangan, iaitu minta review sikit tentang buku yang baru diterbitkan. Ni buku ni. Kitab ni nama dia Sehari dalam Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini menarik. Ana waktu pergi haji dulu, saya jumpa sebuah buku nama dia Al-Yawmun Nabawi. Al-Yawm An-Nabawi, makna sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi, seorang ulama di Riyadh. Dia ni ada kumpulan dia. Dia ada channel dia. Dia tulis buku ni menarik, tuan-tuan. Ada dua buku yang saya sangat, orang panggil, kagum dengan tulisan At-Turairi. Satu lagi buku nama dia Ka'annaka Ma'hu. Dia tulis perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah sampai Mekah, sampai balik Madinah. Ka'annaka Ma'hu, seolah-olah engkau bersama dengan Nabi. Satu jalan. Cantik buku ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam video Abu Anas Madani, tajuk dia Rehlah Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 video panjang. Saya baca buku ni daripada awal sampai ke akhir. Nanti waktu kita review balik setelah dicetak buku. Yang ni Al-Yawmun Nabawi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian. Bukan hari tu je. Dia kumpul Nabi daripada bangun tidur, apa Nabi buat. Dia pergi solat subuh. Lepas subuh, apa yang aktiviti Nabi lepas subuh. Kadang-kadang Nabi duduk bercakap-cakap dengan sahabat, dia tunggu syuruk, tunggu duha. Ada kalanya Nabi menafsirkan mimpi. Bila sudah duha, Nabi balik ke rumah dia, kemudian dia keluar pergi menunaikan tanggungjawab. Pergi ziarah orang sakit ke, pergi kalau tak ada peperangan lah. Kemudian dia pergi ziarah isteri-isteri dia. Kemudian bila masuk waktu zuhur, waktu qailulah, Nabi kita berehat. Selepas zuhur dia buat apa? Kemudian petang, asar, apa yang Nabi kita buat, sampai dia tidur. Sebab itulah anak kata buku ni berkembar dengan buku ni. Perisai Muslim ni kena kembar dua beranak ni. Perisai Muslim, bacaan Nabi SAW daripada bangun tidur sampai tidur balik. Al-Yawmun Nabawi ni cerita apa yang Nabi kita lakukan sallallahu alaihi wasallam, lakukan daripada bangun tidur sampai ke tidur semula. Kita kata 2 ni tuan-tuan kena ambil, yang ni bacaan, yang ni perbuatan. Menarik, tuan-tuan. Saya kalau nak baca semua panjanglah. Asalnya pada tahun oleh kerana ana baca buku ni cantik, alhamdulillah Allah Ta'ala campakkan dalam hati anak ni suka menyampaikan yang baik dari Nabi SAW. Kita nak ihya'us sunnah, nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Maka pada tahun 2015, selepas daripada banjir, anak ambil suruh anak-anak kita ni ambil kamera, letak di atas beranda rumah. Malam-malam kita buat 1 CD, 2 CD, rakam cerita buku ni. Maka terhasillah 17 CD kuliah secara online atas talian, dan alhamdulillah kuliah ni masih ada dalam YouTube. Tengok sehari dalam hidup Nabi. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok, pegang buku ni, baca.
tengok video bertalaki dengan kita ni insya-Allah tahun 2015. Jadi mari pula sahabat kita Aikon Syabak ni, saudara Hakim, dia kata saya nak ambil video ni, kita nak tulis balik. Kita kata jazahumullah khairah, dia tulis, ada keluarlah buku yang insya-Allah memberi manfaat untuk kita memahami, menjiwai sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itulah cara ringkasnya. Kalau nak panjang beli buku lah, mudah ya. Nah, buku ni boleh didapati melalui www.dartaibah.com ataupun melalui mana-mana channel yang kita ada lah, di kedai-kedai buku banyak. Kita tak hadkan di mana saja. Jelas Oh, dia kata ustaz nak cerita lah. InsyaAllah satu masa saya akan baca balik buku ni. Tak cukup dengan duduk main atas beranda, atas tangga rumah je dia rakaman. InsyaAllah kita rakam, kita syarah. Jadi Aikon Syabak lepas ni kena buat pula syarah kepada kita sehari dalam hidup ni, insya-Allah. Soalan yang kedua, saya ingin bertanya tentang kain sutera. Orang laki-laki tak boleh pakai sutera. Tapi jika kain sutera itu ada campuran 50% sutera ulat, 50% lagi cotton ataupun sutera campuran, campur-campur, yang penting campur, boleh tak boleh dia pakai? Jadi untuk jawapan ini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah ada jawapan daripada pejabat mufti wilayah. Tulis Al-Kafi, nombor jawapan dia 1752. Apa dia jawapan? Saya bacalah ringkas untuk kita rakam. Hukum lelaki memakai pakaian yang diperbuat 100% daripada benang sutera adalah haram. Wanita boleh pakai 200 sutera pun tak apa, bukan 100, 200 sutera pun boleh pakai. Itu untuk siapa? Untuk wanita. Untuk laki-laki tidak boleh. Haram laki-laki memakai pakaian yang bercampur sutera yang kadar kain sutera lebih banyak. Maknanya sutera lebih daripada 50%, sutera kapasnya sedikit berbanding dengan material kain lain. Harus laki-laki memakai pakaian sutera yang bercampur sekiranya sutera lebih kurang daripada material lain, mana bawahlah 50. Ini dia panggil dari sudut asas perbahasan. Kalau tuan-tuan nak baca, memang panjanglah dia punya jawapan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halal emas dan sutera liinasi ummati, kepada wanita umat aku, dan diharamkan ke atas orang laki-laki. Itu hadis riwayat An-Nasa'i. Kata di Syekh Ruslan, kata di para ulama mazhab Syafi'i, diharamkan laki-laki dan khunsa memakai sutera tulin atau sutera sekiranya kain sutera itu kadarnya lebih banyak daripada campuran yang lain. Jadi kita kata kesimpulan di sini, kalaulah sutera itu lebih kurang daripada 50%, mana banyak kain lain, dibenarkan. Wallahu a'lam. Selesailah. Nampak gaya yang bertanya ni tokek kain ni. Senang dia nak bagi hukum kepada orang. Soalan yang ketiga, saya ni lemah baca Quran, bolehkah tumpang orang lain baca? Menarik juga soalan dia. Dia tak reti baca Quran. Kalau dia baca tergagap-gagap. Tapi alhamdulillah isteri saya boleh baca Quran. Allahu akbar. Rezeki dia dapat isteri salihah. Dan isteri boleh baca Quran. Jadi pada hari Jumaat saya nak dapat pahala baca surah Al-Kahfi. Malam-malam nak dapat pahala baca surah Al-Mulk. Bolehkah saya ikut isteri baca? Naam, boleh. Sama ada kita ikut atau kita dengar. Bila dia nak baca, kita pegang Quran, suruh dia baca. Jadi kita ikut bacaan itu pun mendapat pahala baca sekali. Sebab itulah ana kempen pakcik-pakcik dan makcik-makcik, bila mari bulan Ramadan, kita nak khatam Quran sekali dalam hidup kita ni. Sekurang-kurangnya sekali dalam bulan Ramadan. Nak baca Quran tak reti, awak pergi ke masjid, ikut halaqah tadarus Quran. Jadi orang lain baca Quran, kita duduk sekali dalam majlis tu, ikut sekali pegang Quran. Tengoklah Quran tu, takkanlah tak kenal langsung nak huruf kan. Kita ni bukan
buta huruf sampai begitu sekali. Tengok. Jadi kalau orang khatam Quran, insya-Allah kita dapat juga pahala khatam Quran. Jadi saudara, ikutlah isteri baca Quran, kita ikut dia. Surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Yasin, apa saja yang penting Al-Quran kita ikut, insya-Allah Tuan mendapat pahala baca Quran sekali dengan isteri. Ni setengah orang ni masya-Allah tabarakallah. Isteri dia atau SMS atau WhatsApp pada dia. Kan? Boleh dia serik. Dialog dia dengan bini letak di Facebook, dia kata inilah contoh isteri salihah. Saya kata saudara, cakap tengok kiri kanan lah. Ingat isteri awak seorang kan salihahnya. Boleh peringatkan kita baca surah Kahfi, boleh ingatkan kita baca surah Al-Mulk, nak kejutkan kita solat subuh. Kita kata tak baik macam tu. Ini kita peribadi, hal peribadi dalam rumah tangga, biar kita dengan isteri je lah. Tak payah dipamer-pamerkan di Facebook. Tak payah kata orang kata duk sungguh sangat duk tayang, ingat macam orang lain tak ada bini lah. Tapi soalan saudara ni saya terima kasih sebab dia menyatakan syukur dia kerana mempunyai isteri salihah, dan dia pun hidup di atas alam yang nyata bahawa dia tak pandai baca Quran. Tapi Allah rezeki dia boleh isteri yang baca Quran, kita kata alhamdulillah. Tapi tuan tak payah tulis di Facebook lah, isteri saya lah ajar ni, tak payahlah. Biarlah kita rahsia kita dengan Allah Azza wa Jalla. Soalan yang keempat, bolehkah saya nak beri zakat kepada nenek yang uzur? Kita kata ya waladi. Awal orang Kelantan kata. Nenek tu siapa? Kita ni mari daripada nenek. Awak daripada mak awak pergi ke nenek. Awak ayah nenek. Jadi nenek dengan tu ayah kita ni dipanggil usul. Al-usul, asal. Tak boleh kita bagi zakat. Ada seorang syekh, saya tak jawab kepada soalan yang keempat ni, saya cerita. Ada seorang syekh ni, budak ni mari tanya, "Syekh, datuk aku miskin, boleh aku bagi zakat?" Syekh kata, "Mu ni bukan bagi zakat, bagi penampar," dia kata. Datuk mu makan, mu besar, mu minum, mu melahir daripada datuk. Mu nak bagi zakat ke dia? Bagi pada harta yang kita tak boleh makan. Harta yang tidak halal bagi kita guna, kita nak bagi pada datuk nenek kita. Les, di mana dhamir sebagai cucu kepada datuk? Di mana dhamir? Subhanallah. Yang paling dahsyat sekali, ada orang tanya soalan nak bagi zakat ke mak dia. Kita kata subhanallah, mak bagi minum pada kamu susu yang paling baik, makanan yang paling berkhasiat daripada tubuh dia, dibagi makan, mu nak bagi zakat kepada mu, harta yang kau tak diguna. Kita kata ini satu benda pemikiran yang cukup tidak baik. Saya nak jawab kepada soalan saudara saya ni, tidak boleh kita bagi zakat pada usul, kepada mak kita, ayah kita, tok nenek kita, tak boleh. Habis saya baca soalan penuh dia ni, yang menjaga nenek dia ni makcik dia, mak saudara. Mak saudara tak wajib atas kita nafkah. Maka kalau nak bagi zakat, mak saudara miskin boleh bagi pada mak saudara, jangan bagi pada nenek. Mak saudara nak guna untuk nenek, itu cerita dia. Sebab kaedah dia kata, orang miskin kita beri pada dia zakat. Tapi kalau duit tu, harta dia tu dia nak beri pada orang kaya, hadiah, boleh. Sebab itulah Nabi SAW, dia terima hadiah, dia tak terima zakat. Tapi kalau orang bagi pada seorang ni miskin yang zakat, tapi dia bagi hadiah pada Nabi, boleh terima. Maknanya penyelesaian kepada masalah yang bertanya ni, berilah kepada makcik dia, mak saudara dia, jangan beri pada nenek dia. Sebab dia kata yang jaga nenek itu makcik dia. Wallahualam, itu penyelesaian. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima. Hukum memelihara kucing. Adakah termasuk membazir apabila mengeluarkan perbelanjaan terhadap kucing dengan begitu besar? Seperti beli makanan, vaksin, ubat, perawatan kucing. Seperti kebanyakan pemelihara kucing mahal zaman kita hari ni. Kita kata bela kucing ni harus, tak ada jadi masalah. Bela kucing tu harus. Tapi kalau kucing terlalu mahal, dia punya harga sampai mereka ribu-ribu nah sebulan kucing. Sedangkan keluarga kita di kampung ramai yang miskin, mana baik awak kenyangkan orang daripada hiaskan kucing. Jadi mana kalau kita kata nak bela kucing sikit-sikit, sekadar 45-50 ringgit sebulan beli makanan dia, taklah sampai mereka. Tapi kalau sampai ribu sebulan membazir,
Sedangkan dalam keluarga kita ramai lagi orang miskin, kita kata ini termasuk dalam pembaziran. Oi, comel ustaz, setara mana kan nak comelnya kucing. Nah, comel orang lagi pada kucing. Jadi itu jawapan ringkas saya lah. Asalnya kalau tuan-tuan nak baca, tengok dalam Al-Kafi nombor 1534, memang dia ada cerita semua. Dari bawah tajuk, benarkah ada tuntun syarak untuk membela kucing? Jawabnya tidak ada. Tidak disuruh sunnah nak bela kucing, tak ada. Tapi ada sahabat yang bela kucing. Contohnya yang paling masyhur iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Awalnya dia ada kucing. Dia bawa kucing dia pergi jaga kambing mana-mana, sehinggalah terkenal dia ni dengan nama Abu Hurairah. Boleh, maknanya asalnya harus boleh pegang kucing, tapi jangan sampai mereka pembaziran. Bazir pegang kucing, baik kau pera orang. Daripada kita habiskan beribu untuk kucing, baik awak habiskan ribu untuk bagi pada orang-orang Islam, orang-orang yang miskin, yang tidak ada makanan, yang tidak ada pakaian, yang tak ada pendidikan. Itu lebih baik daripada kita duduk membazir. Soalan yang ke-6, apakah hukum kita sujud sahwi sedangkan kita tak buat salah apa-apa dalam solat? Soalan dia menarik juga ni. Dia kata dia tak buat salah dalam solat, yang salahnya imam. Tapi kenapa kita kena ikut imam sujud sahwi? Dia kata, saya kata soalan awak ni bijak. Bijak soalan ni. Gini para pelajar sekalian, kita dengan imam ni dia panggil ada timbang tara. Bila kita ikut imam, imam akan tanggung kesalahan makmum dalam solat. Ingat, dalam solat. Di luar solat awak punya pasal lah, cerita lain. Ada seorang kawan saya, dia tak mau jadi imam. Sebab apa? Dia kata, saya baca dalam kitab imam menanggung kesalahan makmum. Itu dalam solat. Di luar solat awak punya pasal. Jadi bila makmum salah dalam belakang imam, contohnya kita khayar dalam solat, kita tersalah pergi rokok dulu daripada imam, semua itu ditanggung oleh imam. Awak tak payah sujud sahwi sendiri. Sekarang ni kita tak salah, kita masuk rakaat yang ketiga, imam salah rakaat yang kedua. Tapi bila imam sujud sahwi, kita kena ikut sekali. Barulah orang panggil ada solidariti bersama imam. Kan? Imam salah, kita kena ikut salah lah. Waktu kita salah dia tanggung, waktu dia salah kita berlepas diri. Aku tak mau sujud sebab aku tak salah lah. Itu dia panggil orang yang berkepentingan diri semata-mata. Jangan, kita dalam solat berjamaah ni solat yang mantap. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nabi SAW beritahu, dijadikan imam itu supaya kamu ikut dia. Fa iza kabbara fakabbiru. Imam salah, kita turut bersalah, maka kita kena sujud sekali dengan imam. Jangan awak diam, aku tak salah, imam salah. Pandai awak. Tak, waktu kau salah, kau tak terima kasih dengan imam. Soalan yang ke-7, mencukur bulu kening adalah perkara yang dilarang. Dalam soalan yang lepas kita kata al-namisat wal mutamannisat tu kan, hadis larangan daripada cukur bulu kening wanita. Adakah mengkeriting? Mengkeriting rambut pula dah. Rambut dia betul, dia pergi pulah supaya jadi keriting lah, macam orang Afrika ke apa benda tu, rambut keriting. Adapun rebonding, rambut berkulah gini, nak suruh betul straight, boleh ke tak boleh? Tak ada kerja sungguh orang ni. Tak. Ada soalan dia kata kerana suami nak tengok dia tu comel. Daripada rambut betul straight, kerah kekor, kata orang macam lidi, pulah sikit, boleh ke tak boleh? Ataupun rambut awak keriting nak suruh sama, rebonding orang panggil. Jawabnya, para ulama mengatakan hukum melakukan rebonding atau meluruskan rambut. Apa jawapan dia? Jawapan dianya, kalaulah kita nak buat itu kerana apa? Kerana suami nak tengok, itu harus. Ataupun kita nak samakan rambut ini pun boleh, sebab dia tidak kekal. Dia cuma berapa hari kalau orang buat begini? Seminggu? 4 bulan. 4 bulan jadi polah. Lepas tu betul balik. Sebab rambut ni dia panggil benda hidup. Dia panggil hidup. Dia naik, lepas tu habislah dia. Jadi kata di para ulama harus kita buat benda tu. Lebih lagi kalau suami nak tengok. Tapi kalau nak menunjuk-nunjuk
nak bangga-bangga, nak tipu orang tak boleh. Contoh orang ni tak ada suami, tapi nak kata dia ni comel, rambut dia pulah macam Afrika, itu tak boleh. Ada unsur kelentong, tidak boleh. Tapi kalau orang panggil sekadar nak comel-comel, sekali-sekala cik abang nak refresh lah, tak nak cari hak lain tak boleh dah. Tapi nak tengok juga bini rambut kotak sekali-sekala, itu dikata diharuskan. Kita kata wallahu alam. Kalau perlu lah, kalau tak perlu tak suruh buat lah. Tapi pelik-pelik lah manusia hari ni. Waktu dia tak uban, dia tukar cat rambut jadi uban. Orang hak uban nak suruh jadi tak uban pula dah. Rambut hak betul nak suruh jadi kotak, kerinting. Rambut hak keriting nak jadi betul. Kita ni terimalah keadaan apa yang Allah Taala buat. Baru senang dalam hidup kita ni. Cari pasal. Tapi kesimpulannya boleh benda tu buat. Soalan yang ke-8, ada orang kata kita kena tambah lagi. Selain daripada baca surah Al-Mulk tiap malam, surah As-Sajadah, ada satu lagi baca surah Al-Hadid pada waktu malam. Adakah hadis dalam masalah ini? Jawabnya para ulama telah buat kajian bahawa hadis man qara'a surat Al-Hadid, siapa dia baca surah Al-Hadid, kutiba minal ladzina amanu billahi wa rasulih, ditulis dia ni sebagai seorang yang beriman pada Allah dengan Rasul. Kata di para ulama, Al-Khatib Asy-Syarbini, dia kata hadis ini maudhu', tidak sahih hadis itu. Bukan sekat tak sahih, maudhu' lagi. Cuma ada dia panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Musabbihat. Surah Al-Musabbihat. Hadis Al-Irba' bin Sariyah, Nabi sallallahu kana yaqra Al-Musabbihat qabla an yarqud. Dia baca surah Musabbihat sebelum dia tidur. Musabbihat ni ada 7 surah tuan-tuan. Bukan satu Al-Hadid je. Nak baca ke tak sih? Nak baca surah Al-Musabbihat, surah yang mula dengan sabbaha sabbahat. Sabbaha yusabbihu, tu ada 7 surah. Maka kesimpulan kita mengatakan berpadalah saudara. Cukuplah kalau kita boleh istiqamah baca suratul Mulk tiap malam, bagi saya sudah cukup. Alhamdulillah. Kalau nak baca akhir kali tak baca Quran lain kita ni. Hari-hari duk main Al-Mulk, As-Sajadah, Al-Hadid, Yasin, lepas tu 29 juzuk lagi nak hidup mana Quran. Jadi eloknya kita kekalkan surah Al-Mulk dan kekalkan momentum satu hari satu juzuk. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Ada disebut dalam surah. Tapi kalau kata spesifik surah Al-Hadid, itu tidak ada hadis yang sahih. Wallahu alam. Soalan yang ke-9 berkaitan dengan hukum faraid. Saya ada seorang isteri, berani dia, ingat ke 4 isteri, seorang anak, dan bagaimana cara nak bagi pusaka. Untuk saya tak jawab soalan ini secara spesifik, tapi saya nak bagi secara umum. Setelah saya hubungi sahabat-sahabat kita di pejabat agama, mereka mengatakan, dengar ni tuan-tuan, yang ada isu faraid di pejabat mufti kerajaan negeri-negeri, dia ada pegawai pembahagi harta pusaka. Ada pegawai yang membagi harta pusaka. Telefon ke, tengok dalam internet ya. Pejabat mufti negeri. Kalau kita orang Kelantan, pejabat mufti kerajaan Kelantan, nombor telefon. Tulis 09 747 2023. 09 747 2023. Dia ada pegawai bahagian pusaka, bahagian rujukan hukum, bukan pusaka saja, banyak lain. Tapi insya-Allah ustaz kita ni akan layan kita. Dia ada format cara nak bagi pusaka, ada format, jadi mudah. Kalau saya hari-hari duduk bagi pusaka sini memang panjang, pukul 9 pun tak habis lagi ni. Pusaka ni dia kena bagi berapa, 1/4, 1/8, dia macam-macam. Jadi saya harap tuan-tuan yang ada isu pusaka jangan hantar ke sini, terus je hantar ke pejabat mufti negeri masing-masing. Dengan nombor telefon boleh tengok di internet. Untuk Kelantan 09-747-2023, ada pegawai dia khas. Dia akan layan, dia akan tanya kita berapa orang lagi ada, siapa yang berhak, berapa bahagian dia akan bagi untuk bagi pusaka. Tapi kalau kita nak sijil faraid, mana orang dah mati dah, nak sijil, nak bagi ni, itu kena pergi ke mahkamah syariah. Di mahkamah syariah kita tunjuk orang ni mati, dia ada anak, ada ni, kamu ni akan keluarkan CJ, orang ni dapat berapa, orang dapat berapa. Oh saya tak nak, saya nak bagi sama rata, terpulang. Yang penting awak pergi mahkamah, bukan masuk dalam court, dalam perbicaraan pun,
pegawai dia kat luar tu yang bincangkan. Jadi selesailah soalan yang ke-9. Saya bagi garis panduan untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat maklumat. Alhamdulillah. Soalan yang ke-10, betul ke perkuburan baqi' pada masa kini hanya untuk penduduk setempat? Sekiranya ada warga lain yang mati, kan, ada warga, panggil apa ni, warga mati ni, orang luar mari mati sini, mari mati di Madinah, dia tanam di lain, betul ke? Saya kata setakat yang ana tahu, perkuburan baqi' tak ada, khas untuk orang Madinah dan orang yang mati di Madinah. Setakat maklumat yang saya ada. Kalau ada perubahan PKP, wallahu alam. Tapi kita tengok hari ni pun orang tunjuk live di Baqi' itu sama ya. Tapi kalau perkuburan Ma'la di Mekah, na'am. Perkuburan Ma'la, na'am, sungguh. Dia khas untuk orang Mekah ya. Sebab kubur Ma'la tu 2 tingkat dah tu. Tingkat bawah penuh, lama sangat dia buka, dia buat tingkat yang kedua. Sekarang ni. Tuan-tuan jangan fikir macam mana mungkin nak pukul orang sampai 7 lah. Itu benda gaib. Jangan mikir ngotak kita. Kalau mikir ngotak kita, bengong kita dalam masalah benda gaib ni. Sebab tu benda gaib jangan rempuh masuk. Kecuali melalui lorong wahyu. Lorong cakap-cakap orang tak boleh. Lorong wahyu yang dibenarkan. Maka dalam isu perkuburan Ma'la di Mekah, na'am, betul. Habis jemaah yang mati di Mekah dia simpan di mana? Dia simpan di nama tempat, nama dia Asy-Syara'id. Ada dalam majalah Sulusi. Majalah Sulusi yang akhir-akhir ni, kali terakhir saya pergi umrah 2019 sebelum PKP. Alhamdulillah sempat ana pergi ke buat lawatan ke kubur Syara'id. Kubur Syara'id kita ambil gambar semua ada. Dan ana tulis dalam majalah Sulusi tentang cerita ni. Jadi dia semua orang dibawa, tapi tuan-tuan kena ingat, tanah haram Mekah dengan Madinah berbeza. Tanah haram Mekah, kelebihan tanah haram tu semua tanah haram Mekah 550 kilometer persegi. Mana buku Mekah? Tuan-tuan tengok dalam buku Mekah yang saya tulis tu, buku Mekah satu, buku Madinah. Di Madinah ni kelebihan solat 1000 tu dalam Masjid Haram saja. Sebab tu ana nampak, wallahu alam, kerajaan tak pindah mayat yang mati di Madinah, dia tanam di kubur Baqi' kerana nama Baqi' itu disebut. Nabi orang yang pertama keluar lepas daripada Nabi, orang ada di kubur Baqi', ada kelebihan sendiri. Jadi tuan-tuan jangan takutlah pergi ke Madinah. Kalau nak mati Madinah, minta doa, ya Allah mati Madinah. Ini kita kata, rugilah dia tu tak boleh mati di kubur. Awak dah doa ke minta nak mati di Baqi' ke tak? Takut dia cakap saja soalan. Tak ada maklumat yang terkini orang lain akan dipindah daripada kubur Baqi'. Wallahu alam. Kalau ada, maklumkan saya. Ana tanya pelajar-pelajar pun dia kata tak ada lagi. Soalan yang ke-11, adakah ayah tiri wajib memberi nafkah kepada anak tirinya di bawah jagaan dia? Dipanggil rabaib. Anak orang ni kahwin, ada isteri, dengan isteri baru ni ada anak. Adakah wajib bagi dia? Jawabnya, ayah tiri bukan menjadi tanggungjawab dia nafkah kepada budak tu. Sebab budak tu ada ayah, ada bapak dia. Yang tanggungjawab dia bapak dia. Tapi kalau ayah tiri ni baik, ada harta, takkanlah nak bagi suap mulut mak je, mulut anak, ni awang kau ada bapak pergi cari lah. Kita bela anak tiri sekali dengan mak dia, boleh pahala tuan-tuan. Boleh pahala. Anggaplah anak tiri sebagai anak sendiri dari sudut kita ambil pahala, kita bagi makan sebagaimana kita bagi pada anak kita. Tapi dari sudut syariah, anak ini ada bapak dia yang bertanggungjawab. Tapi malangnya lah sebahagian masyarakat kita di Malaysia ni, lain-lain tempat pun sama juga. Nah, bila dia bercerai dengan bini, anak tak habis dia serah ke bini belakang. Dia pergi cari bini lain, tak peduli dengan anak-anak. Awak bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla esok. Membuat anak, tak tanggungjawab dengan budak ni. Dari sudut nafkah, dari sudut pendidikan, dari sudut kasih sayang, bapak yang tak bertanggungjawab ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Hati-hati tuan-tuan. Jangan pandang bini. Kata orang tazawwaj wa takhallaf. Dia pandang bini, lepas tu dia tinggal anak dia. Ramai makhluk lagu ni. Na'udzubillah. Soalan yang terakhir, ada banyak lagi soalan. Soalan yang terakhir lah. Soalan yang terakhir,
Ke ada lagi yang lain. Yang ke-12, bagaimana dengan makan di restoran yang bukan Islam tapi ada logo halal? Dia kata ni, saya tak suka anak-anak saya pergi makan di restoran yang bukan Islam walaupun ada logo halal. Kita kata terpulanglah. Restoran yang ada logo halal tu tuan-tuan kena ingat ada dua cara. Satu dia panggil digantung halal, satu lagi ditanggung halal. Apa beza dua ni? Ada orang ambil logo halal gantung ke situ. Kalau mari penguasa, pejabat agama mari cek, dia punya CJ halal mati 5 tahun lepas ni. Tak ada penguasaan, tak ada pengawasan. Ada orang yang memang dapat CJ halal sungguh di bawah pengawasan bahagian halal pejabat agama, kita kata yang ni boleh dimakan sebab telah dikawal setia. Tapi dari sudut warak, dari sudut nak hilang diri daripada syubhat, eloklah kita cari yang betul-betul orang Islam. Kenapa duk pergi cari hak bukan Islam? Yang Islam beramai. Apalagi kalau kedai bukan Islam langsung logo halal tak ada. Ini lagi dahsyat. Jadi tuan-tuan puan-puan, ambillah langkah-langkah keselamatan, langkah kewarakan. Makan minum kita menjadi darah daging, bukannya senang-senang. Apa salah minum? Kita kena ingat terhalangnya doa seorang manusia itu melalui makanan. Jadi eloknya kita utamakan kedai-kedai makan orang Islam. Lebih-lebih lagi kalau Islam dia patuh SOP syariat, lagi baik. Kedai dia ni, restoran ni, pekerja-pekerja dia tutup aurat, jaga akhlak, lebih baik. Kalau pelik-pelik ya pakaian apa pelik dah, bergayu dia punya bahasa lagu pelik-pelik, kita kata kedai lain banyak lagi. Saya baru ni timbul polemik bila ada ustaz kata kita utamakan makan kedai orang Islam. Ada orang bantah, habis orang yang tak tutup aurat nak macam mana? Biar dia rasa, kenapa awak tak masuk kedai saya? Sebab mu tak patuh syariat. Biar dia rupanya dia panggil at-ta'dib. Dia panggil kita nak ajar adab dia biar dia sedar diri bahawa orang Islam ada SOP pakaian, ada SOP dia punya cara hidup. Jadi kita boleh utamakan yang tu. Jadi secara asasnya bila sudah dapat logo halal yang resmi daripada pejabat agama dan memang valid, bolehlah kita masuk. Tapi dari sudut warak awak pilih sendiri. Wallahu alam. Ada lagi soalan yang terakhir, yang ke-13 ni kata ada orang menyatakan kucing mendoakan kita. Dia kata kucing duduk tunggu di sirat. Kucing ni tak pergi ke syurga, dia tunggu di siratul mustaqim nak lepaskan tuan dia. Patutlah beli kucing mahal pun. Rupanya kucing nak tunggu di akhirat. Kita kata tak ada dalil, itu kucing duduk tunggu. Tapi kalau awak seksa kucing, itu ada dalil. Nabi SAW sebut ada orang masuk neraka sebab mengurung kucing sampai mati. Itu ada. Seksa kucing masuk neraka. Tapi kalau kata kucing nak tunggu kita di syurga, kucing tunggu di siratul mustaqim, tidak ada dalil yang menyebut demikian. Wallah, nak sayang kucing berpada-pada lah. Jangan sampai mereka wak mari kucing tunggu siratul mustaqim pula bisa dia. Yang kita minta syafaatnya syafaat Nabi, bukan syafaat kucing di akhirat esok. Tuan-tuan dan puan-puan, bila timbul cerita kucing ni, ada ahli jemaah kita ni, ahli kelas pengajian tafsir ni, dia hantar gambar dengan saya. Dia kata, ustaz tengok, setiap kali ada kuliah dia, kita pasangnya skrin di iPad ke, di handphone ke, di TV ke, kucing ni marilah duduk sini. Dia mari duduk dekat Quran, dia dengar. Saya tak tahu dia faham apa. Yang pentingnya kita kata kucing baiklah tu. Dia nak dengar orang ngaji Quran. Hak peliknya manusia tak dengar orang kajar Quran ni, hak pelik ni. Mana kalau nak bela kucing lagu ni okey juga daripada tuan dia. Jadi kucing tu dengar Quran, tuan tak dengar. Kita kata baik kucing pada awak. Dalam bab tu je. Bab lain jangan. Baiklah, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita masih lagi meneruskan jadual kita, kitab Al-Azkar, insya-Allah. Selepas daripada ni jadual berubah. Mulai minggu ni kuliah maghrib jadual berubah, kuliah subuh masih kekal tapi dipendekkan masa, dikurangkan masa siaran, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.